Okay, kamu tekan button warna biru je dekat dalam skrin tu. Okay, jadi okay, hari ni kita nak belajar apa? Form 2. Form 2 dia upgrade sikit daripada Form 1. Bab pertama, bab paling senang dalam Form 2 adalah pola dan jujukan. Okay, kamu dah baca eh? Okay, lepas kamu print tu kamu ada baca sikit-sikit. Boleh faham tak? Patterns and sequence. Boleh faham tak pattern and sequence, pola dan jujukan? Tak faham? Okey, pola dan jujukan. Pola tu apa? Jujukan tu apa? Okey, pola dan jujukan ni sebenarnya kamu dah belajar dalam sekolah rendah. Okey, yang di mana nyatakan pola sekian sekian sekian. Okey, nyatakan jujukan tu perkataan baru kan? Sequence. Okey, jadi kita ada dua subtopik dalam bab satu ni. Satu nama pola, tiga, sorry. Satu nama pola, subtopik pertama nama pola. Subtopik yang kedua kamu buka muka surat sebelah, nama dia jujukan. Jujukan in English kita panggil sequence arrangement tu. Okay, dan subtopik yang ketiga adalah pola dan jujukan. Kita nak gabungkan dua ilmu yang kita belajar daripada awal tu, kita gabungkan jadi subtopik yang ketiga. So, kamu tengok subtopik yang pertama. Pola tu apa? Okay, pola dan jujukan ni, pattern and sequence, benda yang berlainan tapi ada kaitan Kadang-kadang dua perkara ni, dua istilah ni orang selalu bertukar. Dia kata pola tu jujukan lah, jujukan tu pola lah. Tak boleh dia lain. Dia lain sikit, dia punya terms dia. Okay, pola tu adalah aturan ataupun corak tertentu dalam senarai nombor ataupun objek. Kita boleh tengok pola ni berdasarkan dia punya corak. So corak kita ada dua jenis lah. Kamu boleh tengok dalam objek, kamu boleh tengok dalam nombor. Objek ni biasa kamu boleh tengok dekat keliling kita. Ini contoh je lah. Okay, jadi kamu boleh teka tak apa pola selepas 9 kotak ni? Pola 1 kotak, lepas tu 4 kotak, lepas tu 9. Pola yang seterusnya apa? Bola 16 kotak. Pola 16 kotak. Ada yang tak boleh teka kenapa 16? Ada yang boleh teka 16 kotak jawapan dia betul. 16 kotak jawapan dia. So, kamu boleh tengok dia punya pertambahan dia macam huruf L. Nampak tak? Dia macam kena makan kotak tu. So, 1 kotak, lepas tu ada huruf L. 3 kotak makan 1 kotak jadi 4 kotak. Lepas tu daripada 4 kotak ada huruf L lagi. L terbalik. Tambah 5 kotak jadi 9 kotak. So, sequence yang seterusnya, pola yang seterusnya, kamu lukis. Okay, 9 kotak. Lepas tu kamu tambah huruf L. Tepi. Tu objek yang seterusnya. Okay, 16. 1, 4, 9, 16. Sorry. Cikgu nak tulis 16. Okay, 16. Lepas 16, berapa kotak? Lepas 16 kotak. Selepasnya berapa? Boleh agak tak? Tak boleh agak? Kamu tambahlah. Tambahlah tepi ni. Pertambahan dia mesti sama. Okey, dia punya pertambahan dia mesti sama. So, kita ada berapa kotak selepas 16? Kita ada 25 kotak. Kira. Betul tak? So, kamu boleh kenal tak ni nombor apa? 1, 4, 9, 16, 25. Ni nombor apa? Nombor kuasa 2. Kuasa 2. Mula-mula 1 kuasa 2 dapat 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 3, 4 lah kan? 4 kuasa 2,
16. Square. Okay. Yang kuasa 2 tu, masa kita belajar form 1, kita ada satu tajuk yang ketiga tu, kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2, punca kuasa 3. Yang tu lah. 5 kuasa 2, 25. 6 kuasa 2, 36 dan sebagainya. Pola dan jujukan ni dia tak ada had, dia infinity. Okay, jadi kebiasaannya tak adalah kita nak tulis semua, tak ada. Jadi kamu letak dia titik-titik-titik tu. Okay, itu untuk objek. Kalau nombor, nombor tu yang cikgu dah tunjuk lah. Okay, nombor kuasa 2. Ataupun yang paling senang, kamu tengok contoh yang pertama, apa dia punya pola? Tambah 5 pada nombor sebelumnya. Itu pola. Kita nak tambah. Kalau yang objek, kita tambah yang atas tu, betul tak? Bahagian macam bentuk L tu. Kan? Okay. Kalau bahagian B, pola dia adalah bahagi 5. Divide by 5. Cuba kamu check. Betul tak? Guna kalkulator. Betul tak dia punya pola? Setiap nombor tu kamu kena bahagi dengan 5, baru dapat jawapan dia. 3125 bahagi 5. Dapat berapa? Dapat tak 625? Dapat. Itu pola. Apa dia Dapat. punya jujukan dia? Jujukan selepas dia. Okey, 625 bahagi 5. Dapat tak 125? Okey, 125 bahagi 5. Okey, 25. 25 bahagi 5 dapat? Dapat. Dapat 5 kan? Jadi pola ni dia kena sama semua. Setiap nombor kita nak lompat tu, kita nak tukar, kita nak tulis dia punya nombor sequence dia, jujukan dia, kamu kena pola dia masih sama. Semua sama. Kena konsisten. Okey? Pola ni kamu tengok bahagian, kan kalau operasi matematik kita ada tambah, tolak, darab dan bahagi. So pola, nak kenal pola, kamu kena tahu operasi apa yang dia buat. Okay? Pola, tambah, tolak, darab ataupun bahagi. Matematik ada 4 je operasi. Lepas tu kuasa 2. Itu lain lah. Okay, seterusnya pola. Pola ni ada macam-macam jenis pola yang kita akan tengok lah. Yang pertama ialah pola nombor genap dan nombor ganjil. Ini yang general, yang benda yang kamu selalu guna. Okay, nombor genap, nombor ganjil. Siapa yang tak pernah dengar dua perkataan ni, dua istilah ni? Pernah dengar? Even number, odd number? Pernah kan? Masa sekolah rendah kita dah belajar dah benda ni. So nombor genap tu nombor apa? Nombor yang boleh dibahagi dengan 2. Okey, ataupun nombor genap di sifir 2 lah. Semua sifir 2 kita boleh bahagi dengan 2. Betul tak? Kalau nombor ganjil, odd number. Nombor odd number, dia tak boleh bahagi dengan 2. Okay, kalau bahagi dengan 2 dapat baki. Itu nombor ganjil. Panjang manalah nombor tu, contohlah kita ada nombor berjuta-juta nombor berjuta-juta, 1,000, 1,000,000, 400, something. Kalau kamu nak tahu nombor genap ke nombor ganjil, kamu bahagi 2. Kamu try bahagi 2. Kalau dia dapat baki, itu nombor ganjil. Kalau dia tak dapat baki, dia nombor genap. Faham bahagi 2 ataupun kamu tengok nombor last sekali. Kalau diakhiri dengan digit 0, 2, 4, 6 atau 8, nombor genap, itu nombor genap. Kalau ganjil, selain nombor tu lah. Okey? So itu nombor genap, nombor ganjil. Itu dia punya pola. Pola yang seterusnya kamu boleh tengok, yang ni benda barulah. Segitiga Pascal dengan nombor Fibonacci. Segitiga Pascal, kita tengok yang belah kiri dulu Benda apa ni? Segitiga Pascal. Okay. Segitiga Pascal, dia bentuk segitiga. Kita kena tulis daripada atas. Start dengan nombor 1 dulu. 1. Lepas tu, kalau cantik, kalau kamu tulis dalam buku kotak-kotak. Okay.
Ada buku kotak. Kalau tak ada tak apa. Kamu tulis bawah tu satu, satu. Kita start dengan tiga satu. Satu, satu, satu. Okay. Lepas tu, nak buat segitiga Pascal, kamu kena tambah dua nombor di tepi ni. Satu tambah satu jadi dua kan? Okay, kamu letak dua dekat tengah-tengah. Okay, kiri kanan letak satu. Dia jadi satu, 11, satu, dua, satu. Level kena start daripada atas lah, level satu. Okay, yang ni level satu, tingkat satu. Level dua, tingkat dua. Level tiga, tingkat tiga. Ada tiga nombor. Kita tengok level empat pula. Okay, level empat, dua tambah satu, tiga. Dua tambah satu, tiga. Yang ni dah tak ada lah. Kosong kan? Kosong. Jadi kita letak nombor satu. Dapat tak? Itu level empat. Level empat ada empat nombor. Kalau lima? Level lima, kita ada lima nombor. So macam mana nak buat level lima? Tambah nombor tengah Tiga tambah tiga, enam. Tiga tambah satu, empat. Tiga tambah satu, empat. Okey. Satu dah tak ada nombor dah kat tepi tu. Jadi kita letak satu sebagai dia punya dinding. Macam dinding Jadi bila kamu buat banyak-banyak-banyak sampai 10 tingkat lah katakan, kamu akan nampak bentuk segitiga. Okay? Makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah, lama-lama nanti dia nampak macam segitiga. Sebab itulah nama dia segitiga Pascal. Okay, so kamu boleh buatlah ke bawah tu. Makin lama makin banyak nombor dia. 10, 10, 5, 5, 1, 1. Ni kalau kamu boring-boring, kamu tak tahu nak buat apa kan. Cikgu tak masuk ke dalam kelas. Buatlah segitiga Pascal ni. Buat banyak-banyak. Tak bosan kan? Boleh saja. Okay? So kita boleh. Dia infinity. Infinity. Tak ada penghujung. Okay, itu segitiga Pascal. Faham kan? Okay, pola yang seterusnya. Nombor Fibonacci. Fibonacci ni nama orang Pascal pun nama orang. Menariknya lah. Sebab dia orang ni orang pertama yang jumpa pola nombor ni. Jadi dia namakan pola nombor ni sebagai nama dia. Jadi nanti kalau kamu jumpa satu pola nombor yang kamu tak biasa jumpa, kamu namalah diri kamu. Okay? Alright, jadi nombor Fibonacci ni macam mana? Fibonacci tu dia kena tambah dua nombor depan dia. Jadi dia start dengan dua nombor. Tadi kita start dengan tiga nombor satu satu, satu, satu. Tapi Fibonacci dia start dengan dua nombor iaitu kosong dan satu. Kita start kosong satu. Starter lah kita panggil. Starter. Kosong, satu. Kosong, satu. Okey, macam mana nak tahu nombor selepas dia? Kosong tambah satu. Kena tambah dua nombor kat depan dia. Kosong tambah satu jadi satu. Okey? Faham tak? Okey. Lepas tu nombor selepas satu. Kamu kena tambah lah. Satu, kena tambah satu depan ni. Kosong tak payah tambah lah. Satu tambah satu jadi dua. Dapat tak? Tak dapat lagi? Okey. Tambah lagi. Kita nak tahu. Contohlah nombor tiga ni kita tak tahu. Contoh nombor tiga ni kita tak tahu. Nombor empat ni tak tahu. Sekejap cikgu padam. Ni tak tahu, tak tahu. Kita tak tahu. Okey. So, selepas nombor dua, nombor apa? Dua tambah satu. Jadi, tiga. Selepas nombor tiga, nombor apa? Tiga kena tambah dua. Jadi, lima. Okey. Selepas nombor lima, lima tambah tiga. Jadi, lapan. Dan seterusnya. Jadi, nombor Fibonacci ni kita kena tambah dua nombor sebelum ni. Tak kisahlah nombor tu macam mana lah. Kadang-kadang kita punya starter bukan 01. Starter kita mungkin 02.
Contohlah kan, starter, nombor depan dia, starter. Jadi 0 tambah 2, 2. 2 tambah 2, 4. Dia macam tu lah. Ikut dia punya starter dia apa kan. Sifat Fibonacci kita lain-lain. Tapi Fibonacci dia punya konsep dia kena tambah 2 nombor sebelum dia. Boleh faham? Okey, boleh Okey, jadi cikgu teruskan yang ni. Cikgu tak boleh tengok tempat kosong. Jadi yang ni 13. 13 tambah 8, 21. Betul tak? Cikgu silap. 21 tambah 13, 34. 34 tambah 21, 55. 55 tambah 34, 89 dan sebagainya. Okey, kamu boleh tulis. Okey, selepas-lepasnya. Dia tak ada penghujung. Dia infinity. Okey, seterusnya. Okey, kamu tengok gambar rajah di bawah tu. Okey, gambar rajah di bawah tu adalah nombor Fibonacci yang dilukis. Okey, nombor Fibonacci ni biasanya kita akan jumpa dekat natural. Kamu boleh tengok dekat kelopak bunga. Kelopak bunga. Betul lah, kembangan bunga tu kan. Sebab kembangan bunga tu akan bentuk macam spiral. Spiral bahasa Melayu apa? Melengkung, melengkui. Apa? Spiral. Bulat-bulat tu. Kamu boleh jumpa bentuk bulat ni dekat mana lagi? Ada tak? Bentuk bulat ni, bentuk spiral ni. Kamu boleh jumpa dekat luar, dekat nature, dekat hutan, dekat laut. Dekat mana lagi? Dekat langit. Cengkerang siput, betul. Ya, betul tu. The name of diagram in golden rectangle. Kita panggil golden rectangle ataupun golden ratio. Kalau nombor kita panggil golden ratio, nisbah emas. Kan? Nisbah emas kan? Kalau bentuk golden rectangle. Golden rectangle ni kita boleh apply dalam bidang fotografi. Kalau kamu suka tangkap gambar, sekarang ni zaman handphone, kat mana-mana boleh tangkap gambar. Kan? Kamu nak post ke apa, kamu gunakan golden ratio, nombor Fibonacci. Boleh? Okey? Nak post kat mana kan, nak cantik, boleh guna yang tu. Ataupun kamu boleh tengok dekat monumen-monumen sejarah yang terkenal lah, Taj Mahal, dia gunakan simetri Okay, habis yang tu. Alright, so pola. Pola macam cikgu bagi tahu tadi boleh ditentukan dengan menambah, menolak, mendarab dan membahagi. Okay, addition, subtraction, multiplication and by division. 4 je. Okay, so itu pola. Boleh Okay, so kita masuk tajuk yang seterusnya. Kita tengok dulu tajuk, nanti kita tengok latihan. Kita nak tengok latihan dulu. Kita tengok latihan dululah, nanti kamu lupa pula kan. Okey, jom kita tengok latihan muka surat yang pertama. Ya, latihan. Okey, dekat situ cikgu ada letak 1, 2, 3, 4 Ada 4 latihan di situ, 4 soalan. Okey. So, kamu kena tentukan apakah corak yang seterusnya. Tapi kamu kena tahu dia punya pola lah. Okay, contohnya, contoh yang pertama. Menambah 2 bulatan kepada corak sebelumnya. Kamu nampak tak? Mula 1 bola. Lepas tu 3 bola. Maksudnya dia tambah 2 bola ni. Okay. Lepas tu 5 bola. Maksudnya dia tambah lagi 2 bola. Yang ni bola pula, bulatan. Okay. Yang ni tambah lagi 2 bola. Jadi corak yang seterusnya, yang tu ada berapa bola? 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 kan? 7 bulatan. Kita tulis dulu yang previous, yang sebelumnya. Lepas tu kamu tambah lagi. Okay, boleh.
Okay, soalan pertama kita kena tambah 2 bulatan. Okay, soalan kedua, B. Kamu nampak corak tu bertambah ke berkurang? Kamu nampak corak B tu, dia bertambah ke dia berkurang? Berkurang. Berkurang. Kan? Berkurang kan? Dia berkurang apa? Dia kurang apa? Segitiga. Berapa banyak? 1. 1 segitiga. Jadi, berkurang 1 segitiga. Kita buat ayat sikit lah kepada corak sebelumnya. Ini corak kan? Corak. Kalau nombor, tukar perkataan jadi nombor. Okay? Tapi pola dia kena buat ayat. Angle. Pattern. So apa dia punya corak selepas tu? Kita ada segitiga, ada 2, ada segi 4, ada 1. So bila dia berkurang 1 segitiga, tinggallah 1 segitiga lagi. So dia buang yang mana dulu? Dia buang yang kiri dulu kan? Dia buang yang kiri dulu. Jadi kiri dululah yang hilang. Boleh? Kiri dulu hilang, jadi kita punya apa bentuk ni macam ni, lebih kurang. Kamu lukislah cantik-cantik. Ni dah macam rumah Smurf lah cikgu buat. Okay, kita buat segi 4. Segi 3. Tadi hilang belah kiri dulu kan? Okay, soalan C. Apa dia punya pattern? Dia punya pola? Bertambah ke berkurang? Tambah. Bertambah. Berapa? Berapa kotak? 2 segi 4. 2 segi 4. Senang. Bertambah 2 segi 4. Segi 4 apa? Segi 4 sama lah kan? Segi 4 sama kepada corak sebelumnya. Kalau cikgu tu sekat-sekat ke? Okey je. Okey je So, kamu boleh nampak lah. Okay. Apa dia punya, kamu boleh ramal. Matematik ni kita boleh ramal. Tapi bukan ahli nujum lah. Kita ramal berdasarkan corak. Ahli nujum tahu tak? Tak boleh lah buat ahli nujum cahaya benda karut. Tak boleh lah. Okay, tapi kita guna matematik ni kita boleh agak-agak corak selepas dia. Kita kena tahu dia punya pattern dia dulu. Okey, settle nombor ketiga, C. Okay, siapa tahu nak buat macam mana nak buat nombor 4? Apa dia punya pattern? Bucu, betul. Bucu. Kamu kena tengok dia punya pattern bucu dia. Mula-mula ada 3 bucu. Lepas tu ada 4 bucu. Lepas tu ada 5 bucu. Lepas tu ada 6 bucu. Kita panggil ni poligon. Kan? Betul tak? Nama dia poligon kan? So poligon ni, cikgu pernah jumpa sampai 12 bucu. Makin banyak bucu, makin dia bentuk bulatan. Okay? Boleh faham tak? Makin banyak bucu,
makin lama dia membentuk satu bulatan. Okay. So kita start dengan 3 bucur lah. Jadi kita, apa dia punya pattern? Bertambah berapa bucur? 1 bucur. So, kamu boleh lukis poligon yang ada 6 bucur. Nama apa poligon ada 6 bucur? Pada apa bertambah 1 bucur kepada corak poligon. Nama apa? 6 bucur kita panggil apa? 5 bucur kita panggil apa? Tulislah siapa. Jangan malu. Tulis je dekat dalam chat tu. Apa dia? Hexagon. 5 pentagon. 5 pentagon. Kalau 6 hexagon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagon. Kalau kamu nak tahu, hexagon ni adalah bentuk yang selalu nature, alam semula jadi, suka hasilkan. Macam contohnya sarang laba-laba, sarang lebah. Beehive. Kalau kamu tengok tempat madu dia kan, bentuk hexagon. Okay. Kalau kamu tengok salji, memanglah salji tu kita nampak macam sebutir-sebutir warna putih macam tu kan. Tapi kalau ada saintis tu dia pakai mikroskop, dia tengok butir-butir salju tu dekat bawah mikroskop, dia akan nampak bentuk hexagon. Okay, so hexagon pun banyak ditemui dekat nature. Banyak lagi lah sebenarnya. So manusia pun dah aplikasi dah bentuk hexagon tu dekat Malaysia pun ada. Jangan ingat Malaysia ni tak buat apa cikai ke apa. Kamu boleh tengok bentuk hexagon dekat Jejantas, flyover. Tengoklah. Masa naik kereta tu janganlah selalu tengok handphone. Tengok luar sana Okay, so kita tengok tajuk yang subtopik yang kedua iaitu jujukan. Okay, jom kita tengok. Oh, yang ni lagi satu. Tak apalah. Jujukan pun nanti kita akan tengok balik soalan. Okay, jujukan. Jujukan tu apa? Jujukan tu adalah satu sequence number, satu susunan nombor yang ada pola dalam dia. Kalau tak ada pola, maksudnya itu bukan jujukan. Tu bukan sequence. Okay, kalau tak ada pola, maksudnya nombor tu adalah nombor rawak. Suka-suka hati dia tulis, dia letak kat situ. Okay, so sequence jujukan, satu sequence nombor, satu arrangement number yang ada pola. Okay, boleh Okay, contohlah. Kenapa pasti jujukan? Kita tengok jujukan Kamu tengok soal contoh B. Kenapa nama dia jujukan? Okay, kamu tengok, ada tak dia punya pola? Dia ada penambahan, dia ada tolak. -10, -6, -2, 2, 6, 10. Adakah nombor tu bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah. Okay, kalau bertambah, dia tambah berapa? 4. Dia tambah 4. Okey, jadi itu kita punya pola. Menambah 4 kepada nombor sebelumnya. Lagi satu, kamu kena pastikan setiap dia punya lompat tu kan, dia punya arrange number tu, dia punya pola, mesti semua kena tambah 4. Tak boleh yang lain. Kena konsisten. So, pola dia adalah kena tambah 4, jadi dia adalah jujukan. Faham Kamu tengok contoh yang pertama. Kenapa dia cakap bukan jujukan?
Mesti ada satu nombor ataupun dua nombor yang dia punya penambahan atau penolakan tu nombor dia lain. So apa dia punya jujukan? Okay, cuba kamu tengok. Yang pertama, negatif 10 jadi negatif 5. Mestilah kita kena tambah 5, betul tak? So negatif 5 nak jadi kosong, kita kena tambah, of course kena tambah 5 juga. Tapi kosong nak jadi 2, takkan kena tambah 5? Kan? Salah kan? Kita kena tambah dengan 2. Jadi dekat situ dah tak ada konsisten dah. So bila tak ada konsisten, dia tak ada pola. Maksud tak ada pola, dia bukan jujukan. Tengok, kita tambah yang ni pun dia macam tak sama. So kalau kamu punya tambah dia tu tak sama, bukan jujukan lah. Nombor dia random, terawak. Okay, boleh? Cuba kamu kenal pasti C. Contoh yang ketiga. Adakah dia jujukan ataupun bukan? Afa, dia jujukan ke bukan? Nak cuba? C. Jujukan ke bukan? Dia ada pola tak? Kalau nak tahu dia sequence ke ataupun bukan, dia ada pattern tak? Ada? Okay, ingat pattern, pola tak semestinya tambah dengan tolak je. Boleh kita darab, kita boleh bahagi. Kan ada 4. Ingat ada 4 pola kita, tambah, tolak, darab, bahagi. Jadi contoh 3 tu ada tak salah satu operasi ni? Darab 3. Darab 3. 1 darab 3 jadi 0.3. Betul ke? Tak, kena darab Bahagi berapa? 3. Bahagi 3. Bahagi 3 boleh. Ataupun kita darab dengan 0.3. Okey, 1 darab 0.3 jadi 0.3. 0.3 darab dengan 0.3 jadi tak 0.09. Jadi tak? Tekan kalkulator. Jadi, okey. 0.09 darab dengan 0.3. Dapat tak 0.027? Dapat tak? Dapat. Okey, maksudnya kita punya pola Dapat. kita adalah darab 0.3. Bila dia punya pola darab 0.3, maksud dia punya semua sama. Antara nombor tu semua sama. Kita kena darab 0.3 kan? Jadi pola ada, dia adalah jujukan. Boleh beza antara pola dengan jujukan? Boleh? Kalau ada pola, dia jujukan. Okey? Kalau ada pola, dia adalah jujukan. Kalau tak ada, bukan jujukan. Okey, boleh faham yang tu? Boleh? Siapa yang tak faham lagi? Okey Alright. Okey, kita tengok contoh yang kedua, soalan nombor 2. Okey, kenal pasti pola dan lengkapkan jujukan. Identify the pattern and complete the sequence. Okey, kita tahu A dengan B ni adalah sequence, adalah jujukan. Jadi kamu kena identify apa dia punya pola supaya kita boleh isi tempat kosong. Apa dia punya pola? A. Try A. Apa dia punya pola? 6. Menambah 6. Tambah 6. Menambah 6. Okay, pola kena tambah dengan 6. 7 tambah 6 jadi 13. Jadi 13 tambah 6. Berapa? 13 tambah 6. 19. Tambah 6 lagi. Benda ni kamu dah belajar dah. 19 tambah 6. Apa? 25. 25.
Okay. 25 tambah 6, betul tak 31? 25 tambah 6, betul tak 31? Betul. Okay, 31 tambah 6. Betul. 37. Ha, 37. Senang kan? Ni kita dah tahu dah dia memang jujukan. So kamu kena teka dia punya pola je lah. Okay? Boleh? Alright, soalan B. Apa dia punya pola? 34, 28. So kalau nak tahu pola, kamu kena pilih dua nombor yang paling dekat. 34 dengan 28 je lah. Tolak 6 lah. Tolak 6. Tolak 6, okey. Tolak 6. So nombor ni pun kita tolak 6. Tolak 6. Tolak 6. Tolak 6. Boleh? 28 tolak 6 dapat 22. 22 tolak 16. Tolak 6, 16. 16 tolak 6 jadi 10. 10 tolak 6 10. dapat 10 tolak 6 dapat 4. 4. 4. Okay, boleh? Right Boleh faham Okay. So kita tengok contoh yang ketiga. Ni senang je. Kamu boleh isi tempat kosong. Complete the number sequence based on the number pattern. Tadi dia tak bagi number pattern kita apa? Dia tak bagi pola kita apa? Kita kena cari sendiri kan? Tapi nombor 3 ni dia dah bagi pola dah untuk kita. So kita hanya cari dia punya rujukan. Senang je kan? Okay, soalan A. Menambah 9 pada nombor sebelumnya. Add 9 from the previous term jadi 7 tambah 9. 16 tambah 9. 25 tambah 9. 24. 34 tambah 9. 43. 43 tambah 9. 52. 50. Itu kita punya jujukan. Okay, kita punya sequence. Okay, soalan B. Membahagi 2 pada nombor sebelumnya. Divide the previous term by 2. So 108 divide by 2 dapat apa? 108 bagi 2, 54. 54 bagi 2, 27. 27 bagi 2, 13.5. 13.5 bagi 2, 6.75. 6.75 bagi 2, 3.375. 3.375. Boleh? So kita punya jujukan ni tak terhad kepada nombor bulat sajalah. Okay, boleh jadi kita punya jujukan, kita punya sequence ada dia punya ada perpuluhan. Tapi kita punya perpuluhan ni perpuluhan yang mudah lah. Perpuluhan yang pendek saja. Bukan perpuluhan yang panjang-panjang. Kan biasa tak kamu buat bahagi dapat perpuluhan panjang-panjang. Nombor tak apa-apa. Pernah tak? Kalau yang tu, itu tak, kita tak masuk sampai situ lah. So kita punya perpuluhan tu perpuluhan yang mudah. So yang ni mudah lagi lah. So boleh masuk dalam kita punya sequence. Setakat tu okey? Boleh? Ada soalan? Boleh? Okay, kalau tak ada masalah, kita tengok latihan sekejap je. Kita skip dulu topik ketiga. Tengok soalan nombor 2. Okay, berbalik kepada pola. Pola tu apa tadi? Cuba bagi tahu.
Pola tu kita kena kenal pasti dia punya operasi. Pattern dia apa? Kena tambah ke? Kena tolak ke? Kena darab ke? Kena bahagi ke? Mana yang sesuai? Tengok dia punya jujukan kita. Jujukan dia. So cikgu bagi masa 5 minit. Cukup ke? Boleh? Tak cukup? Buat dululah 5 minit. Kalau tak cukup, cikgu tambah masa. Okay? So kamu try 5 minit. Kenal pasti dia punya pola. Ingat pola bukan jujukan lagi. Kenal pasti dia punya pola daripada A sampai F. Try dulu. Salah tak apa. Salah tak apa. Kalau nak tak berani buat salah bila masa kita nak belajar kan. Okay, senang je cakap. Okay, buat dulu. Try buat dulu. Okay, mula. Sekarang. Pattern, tambah, tolak, darab, bahagi. Tengok. Okay. Diam, cikgu diam. Kalau ada soalan boleh tanya. Soalan ni semua jujukan Semua ada pola. Okay? Semua ada pola. Jadi tak ada satu pun yang tak ada pola. Semua ada pola sebab semua jujukan. Okay? So kalau tengok nombor tu macam tak ada pattern, cuba try darab atau bahagi. Kalau tambah tolak tak boleh, cuba try darab dengan bahagi.
Okey ke semua? Dapat buat? Dah. Okey, bagus. Aidil, Amirul. Ada yang face the difficulty? Ada yang rasa susah ke? Amna, Kaisara, Hafizah, Alfa, Hasha, Alfa, Ifa. Okey? Pemikiran tak sampai jauh. Tak sampai jauh, tak payah jauh, pergi jauh-jauh. Di sini je. Tak perlu jauh-jauh. Okey, 5 minit sudah. Dah siap cikgu. Okey, jom kita check jawapan kita. Ada yang belum siap ke? Ke dah macam give up? Saya tak boleh lah nak fikir. Pagi-pagi. Bela. Tak ada Semua okey Alright. Sekarang dah pukul 11. Takkan dah bela lagi. Jadi, sampai E je. Okey, tak apalah. E pun okey. Alright. A. Apa dia punya pola? Kena tambah, tolak, darab, bagi, Tambah 9. tambah 9. Jadi, apa kita punya pola? Okay, pola tu sepatutnya kita kena tulis ayat panjang lah. Menambah 9 kepada nombor sebelumnya. Macam tu kan? So, untuk tak menyusahkan kamu, cikgu tulis tambah 9 je. Okay, kita tulis nombor je. Tak ada masalah. Okay, so pola yang pertama, tambah 9. B, Tolak 8. tolak 8. Ada yang dapat lain ke? Macam mana dapat tolak 8? So, kamu tengok nombor tu dia berkurang. So, berkurang dia ada 2 je. Nombor yang berkurang kita ada 2 je. Tolak dengan bahagi. Bahagi dia berkurang kan nombor dia? Tolak dengan bahagi. So, yang ni tolak lah. Tolak 8. C, Darab 3. darab 3. Darab 3. Okay, 6 darab 3, 18. 18 darab 3, 54 dan sebagainya. Dan D, bahagi nombor 2. Bagi 2. Bahagi 2. Bahagi 2. Okay. E. Tambah 5. E tambah 5. So, nombor 1 sampai nombor 5. E sampai E, nombor bulat je kan? Bila masuk F, pecahan. Terus jam. So, pecahan. F, siapa dapat? Apa dia punya pola? Tolak, Tolak 2/9. tolak 2/9. Okay. Macam mana nak buat? Okay, kalau kamu confused antara 2/3 ni, kamu boleh tengok ambil yang belakang. Okay, so 4/9 tolak 2/9 kita dapat baki 2/9. Okay, tapi kamu tengok nombor dia semakin berkurang. 8, 4, 2. So dia buat 1 je, tolak je. Okay, nombor dia berkurang, kena tolak. So ini betul. Tolak 2/9 dengan negatif 2/9 sama je. Okay, ada masalah? Boleh buat? Boleh beza pola? Alright. Okay, soalan C. Kenal pasti pola, nombor genap dan nombor ganjil bagi urutan nombor berikut. Identify the pattern, even numbers and odd numbers for the following sequence of numbers. So, untuk ni, soalan ni sebenarnya dia double. Dia ada 2 tugasan kat sini. So, kamu kena pasti dia punya pattern dia dulu. Apa dia punya pattern untuk A? Apa dia punya pola untuk A? Kena buat apa? Penambah 5. Menambah 5. Okey, pola kena tambah 5. Okay. So, apa kata? Kamu isi tempat kosong ni. Kat tengah-tengah ni nombor dia berapa? So, kamu tahu dia punya pola dia tambah 5 kan?
Okay, so kamu tulis dia punya sequence dia punya jujukan 14, tambah 5, 19, tambah 5, 24, tambah 5, 29, tambah 5, 34, tambah 5, 34 tambah 5 jadi 39, tambah 5 jadi 64. nak 39 tambah 5, 64? Bukan. 39 tambah 5. Dia ada banyak nombor tengah-tengah tu. 44. 44. Okay, 44 tambah 5, 49 tambah 5, 54 tambah 5, 59 tambah 5, 64. Daripada jujukan ni, kamu keluarkan dia punya nombor ganjil dan nombor genap. Nombor genap dulu lah kan. Okay, even number dan nombor ganjil. Oh, dah 11-1 dah. Okay, nombor genap. Ganjil. Siapa nombor genap kita? So, kita tahu nombor genap yang boleh bahagi dengan 2. Siapa nombor genap kita? 14, 24, 34, 44, 54, 64. Nombor ganjil, selain daripada nombor tu lah 19, 29, 39, 49, 59. Boleh faham? Okey. Okey, boleh buat nombor yang kedua, B. Boleh buat B. Boleh. Apa dia punya pola? Tolak 5. Tolak 5. So, kamu tulis dia punya sequence, dia punya jujukan. Kena tolak 5 sampailah kamu dapat 1. Daripada jujukan nombor tu, kamu keluarkan nombor genap dan nombor ganjil. Mudah kan? So, bab 1 ni memang kita kena penting. Benda perkara pertama kalau jumpa jujukan, kamu kena tahu dia punya pola dulu. Kamu kena tahu dia punya pattern. Barulah tak confuse. Tak susah. Setiap benda kita ada pattern kita. Okay, so 51, 46, 41, ni 36, 31, 26, 21, 16 kan? 16, 11, 6, 6, 61. Kan? 61. 61. Okay, betul. So, even number 46, 36, 26, 16, 6. Okay, odd number 51, 41, 31, 21, 11, 1. Odd number. Okay, boleh? Hari ni, cikgu sekarang duduk Kedah tau. Kedah. Kedah, hari tak hujan. Banyak hari tak hujan. Panas. Kalau tempat kamu macam mana? Hujan? Hujan tak? Ke panas je? Tak hujan-hujan? Siapa duduk Kedah memang kemarau lah. Memang kena minum air sejuk. Air sejuk dia kena kurangkan. Kena sentiasa minum air. Memang tak hujan langsung. Masih hujan juga waktu petang. Okay.
Siap Okay, so jom kita tengok Fibonacci. So Fibonacci ingat tak macam mana kita nak buat? Tadi cikgu baru bagi tahu. Masa kita tengok nota. Fibonacci, macam mana nak buat? Cikgu nanti boleh terangkan balik tak segitiga Pascal atau ambil kelas tak faham. Okay, boleh. Alright, macam mana nak buat Fibonacci? Apa dia punya macam pola dia? Kita kena buat apa untuk Fibonacci? Tengok balik nota. Ya, Sofia. Nak Tambah try? dengan nombor sebelum ni. Tambah? Sebelum nombor. Tambah 2 nombor sebelum dia. Betul. Kita tambah 2 nombor sebelumnya. Add the 2 numbers before. Jadi kena tambah sebelum nombor yang kita nak tulis tu lah. Okay. Jadi 1 tambah 3, 4. Betul kan? 4 tambah 3, 7. 7. So nombor selepas 7, 7 tambah 3, 7 tambah 4, 11. 11. 11 tambah 7, 18. 18. 18 tambah 11, 20. 29. Macam tu je lah. Fibonacci macam mana nak ingat kan? Kalau cikgu ingat cara, tak tahulah untuk kamu. Fibonacci ada huruf C 2. C. 2 C. So 2 C tu macam 2 nombor sebelum dia. Nak dapatkan nombor selepas kan? Kita kena tambah 2 nombor sebelumnya. So kamu boleh buat B, C dan D. Boleh try Okay, so kita masuk ke surat selepasnya. Okay, so kita dah tadi, kita kenal pasti dia punya pola. Nak kena tambah ke, kena tolak ke, multiply ke, divide ke. Kan, kita nak operasi kan. So, kamu tengok muka surat yang keberapa ni? Ketiga. Kamu tentukan sama ada jujukan ni ada pola ke tidak. Kalau dia ada pola, dia ada jujukan. Dia adalah jujukan. Dia adalah sequence. Kalau dia tak ada pola, dia tak ada pattern, dia bukan jujukan. Boleh faham tak? Boleh hadam tak apa yang cikgu sampaikan ni? Ada pola, ada pattern, jujukan. Sequence. Ada pola, pattern, dia adalah jujukan. Kalau lain, kalau tak ada, bukan. Okay? Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6 soalan sama macam tadi. Kamu tentukan antara 6 jujukan ni, ada antara 6 susunan nombor ni, adakah dia jujukan ataupun bukan. Boleh start sekarang. Aku pasang timer. Try buat dulu. Buat A sampai F. Kenal pasti dia ada tak pola, dia ada tak pattern. Add 2 numbers before. Kalau ada siapa rasa macam cikgu ni laju sangat, bagi tahu laju sangat sampai tak boleh nak kejar ke, bagi tahu cikgu. Ataupun dia ada soalan, boleh tanya. Betul. Tulislah kalau dia jujukan dia ada tak pola. Mestilah dia ada pola kan? Pola dia apa? Kenal pasti dia ada pola ataupun tak. Kalau tak ada pola, dia bukan jujukan lah. Tulis dia punya pola sekali, okay?
Aidil, Alif siap dah. Okey. Semua eh? Okey. Bab 1 ni cikgu rasa kita boleh habis hari ni. Ke tak? Lari pula. Tak apalah, kita tengok dulu. Okey. Boleh? Ada masalah nak tentukan jujukan ataupun bukan? Okey. Nombor 1, A. Dia jujukan ke bukan? Dia ada pola tak? Kalau dia ada pola, pola dia apa? Bukan jujukan. Bukan jujukan. Dia tak ada pola. Okey. So A tak ada pola. Pola tiada. So bukan jujukan. So bukti dia kamu kena katalah dia pola dia apa. Kalau bukan jujukan, tiada pola. Tiada pola. Okay, B. Jujukan. 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 Apa dia punya pola? Tolak 4. Pola 4. Minus 2 ke minus 4? Pola dia Oh. tolak
Tolak 4. So dia jujukan. Tolak 4. Sequence. A sequence. A sequence. A je salah. And okay, tak apalah. Nak cepat, nak tulis cepat jadi macam tu. Okay, soalan C. Jujukan ke bukan? Jujukan. Apa dia punya pola? Apa dia punya pattern? Apa dia tambah? Yang ni boleh Jawapan kamu boleh pecahan boleh, perpuluhan pun boleh. Tambah 0.5 atau tambah 1/2. Dua-dua betul. 0.5 tu samalah dengan 1/2. Sama je. Jadi dia adalah jujukan. Ikut. Dapat semua? Masih bela lagi? Okay, soalan D. Ada pola ke tak ada pola? Jujukan. Jujukan. Ada pola. Pola dia apa? Tambah 0.5. Tambah 0.5. 0.05. Yang mana satu ni? Tambah berapa ni? Tambah 0.5 0.5 ke 0.05? 0.5. 0.5. 0.5. Okay. The sequence. Sequence. Okay. Alright. Soalan E. Ada pola tak ada pola? Tak ada pula. Tak ada pula. Tak ada pola. No pola. No pola. No pattern. Tiada pola. Not. Bahasa Melayu campur. Bukan jujukan. Bukan jujukan. What a sequence. No pattern. Boleh faham tulisan cikgu? Kalau tak faham, tak apalah. Okay, soalan S. Pola ke? Bukan pola. Bukan Bukan pola. pula. Bukan Tak ada jujukan. Bukan jujukan. Tetap sebalik tu. Bukan jujukan, tiada pola. Tiada pola, bukan jujukan. Okay, boleh. Alright. So, itu jawapan dia. Kenal pasti jujukan, kenal pasti a sequence, identify a sequence or not. Jadi kita tengok soalan yang seterusnya. Ni senang Soalan bawah ni senang. So kita tahu bawah ni semua adalah jujukan. Semua adalah a sequence. Jadi dia ada bagi dia punya pattern, dia ada bagi dia punya pola. Kamu tulis dia. Okay, nombor selepas 28, 100 dan 9280 tu. Okay, boleh buat sekarang. Bina jujukan nombor, maksudnya kamu kena tulis dia punya sequence, dia punya susunan nombor dia tu. Cikgu letak 4 kotak je. Kamu boleh buat. Mudah saja. Soalan 1 kena tambah 9. 2 kena tolak 13.
3, C kena darab 5, D kena bahagi dengan 2. Okay? Buat sekarang, buat sekarang. Janganlah termenung. Buat. Untuk lebih faham pola dan jujukan. Sebab nanti kita akan pergi ke next level. Next level ke? Subtopik yang ketiga. Dah siap. Lagi? Patricia, Rina je ke yang dah siap? Dah siap. Dah. Siapa Archer ni? Archer ni cikgu rasa ni nama komputer. Archer ni siapa? Apa nama sebenar kamu? Dengan Lenovo Tab M10 HD ni siapa nama? Tolong tulis nama sebenar. Nama sebenar. Dengar tak Archer? Lenovo boleh dengar? Sebab bukan nama depa kot. Jadi dia macam tak tahulah apa dia. Okey, dah siap? Dah. Jadi cikgu skip. Kan nak check betul ke salah? Kita check. Nak check. 28 tambah 9. 37 tambah 9. 37 tambah 9. 46. 46 tambah 9. 54. 55. Betul ke? Ke salah? Betul. Betul. Okey. B. Tolak 13. 100 tolak 13 dapat 87. 87, 74, 61. Betul tak? Izel bagi. Betul. Betul Okey. Tolak 13. Okey, C. Darab 5. 28 darab 5. 140. 140. 700. 3500. Betul. 140, 700, 3500. Ada yang lain tak? Ada sama-sama Harith. Harith. Wah, cerah Harith. Pandai tukar nama tak? Okey. Lenovo siapa Lenovo? Okey, soalan nombor 4. Bahagi nombor sebelumnya dengan 2. 9280 bahagi 2. 4640. 2320. 1160. Betul ke? Betul. Betul. Kenapa Amirul dapat lain? Bahagi 2 je. Sekejap cikgu. Kalau diorang dapat lain tu. 4640. Amirul salah 4640 bagi 2, 2320 bagi 2, 1160. Mungkin tersilap tekan kalkulator lah mungkin Okey. Dah. Habis subtopik yang kedua. Kita nak masuk subtopik yang ketiga. Tapi sebelum tu, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa yang tak faham? Tadi Muhammad tadi tanya pasal segitiga Pascal kan? Macam mana nak buat kan? Sekejap cikgu tunjuk yang tu dulu Segitiga Pascal.
Bukan Pascal yang movie tu, bukan Bukan. Pascal tu nama kumpulan. Nama kumpulan ke? Nama kumpulan. Dia orang. Tu nama apa Pascal dalam cerita tu? Nama grup Dia bukan boy band Okay. Pascal tu nama orang. Nama mathematician. Orang matematik. So dia start dengan 3-1. Macam tu. 1-1-1. Okay. Lepas tu kita nak tahu yang level seterusnya kan. Jujukan yang seterusnya. Sekuen yang seterusnya. Kamu tambah 2 nombor 1 ni. 1 tambah 1 jadi 2. Lepas tu kamu guard dengan 1 kat tepi. Dia memang kena tambah 1 dekat tepi. Boleh Muhammad? Setiap level kamu kena tambah 2 nombor ke bawah. 2 tambah 1 jadi 3. 2 tambah 1 jadi 3. Lepas tu kamu guard dengan nombor 1 kiri kanan. Samalah bawah tu. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 1 tambah 3, 4. Guard dengan 1. 1 kat tepi tu kena tambah sendiri. Tapi nombor belah tengah kena tambah nombor atas. Faham 4 tambah 1, 5. 4 tambah 6, 10. 4 tambah 6, 10. 4 tambah 1, 5. Lepas tu guard dengan 1. So kamu perasan tak? Level 1, tingkat pertama kamu kena start daripada atas Sebab kita start daripada atas, bukan bawah. So level 1 ada 1 nombor. Level 2 ada 2 nombor. Level 3 kita ada 3 nombor. Level 4 ada 4 nombor. Level 5, 5 nombor. Level 6 ada 6. 6 nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kamu boleh buat level 7. Tambah nombor tengah. Macam tu. 6, 15, 20, 15, 6. Tepi tu kamu letak 1. So, nampak tak macam segitiga? Nampak? Nombor dia cantik kan? Nombor dia cantik. Okay? Dia ada pattern yang cantik. Dan dia infinity sampai ke bawah. Dia tak ada penghujung. Boleh? Kamu boleh buatlah level 8, 9, 10, 11 sampai yang kamu nak buat. Dia senang sebab dia main dengan tambah je. Okay, boleh faham? Segitiga Pascal. Ada yang tak faham? Okay ke? Mama okay? Faham, alright. Okay. So, jom kita tengok level ketiga. Subtopik yang ketiga. Boleh nampak tak? Boleh teruskan? Boleh teruskan? Kena rehat dulu. Lagi 15 minit je lebih kurang. Nak teruskan ke nak rehat dulu? Boleh terima lagi? Ni ada 22 orang ni. Teruskan. Nak teruskan? Nak ambil air dulu? Okey. 2 minit. 2 minit. Kita take a break sekejap. 2 minit. Take 2 Tak lama sangat. Kalau lama cikgu bagi 10 minit. 10 minit lama 2 minit je.
Soalan ke? Dah. Cikgu nak tengok sekejap muka surat 2 soalan C. Muka surat 2 soalan C. Oh, cikgu tak buat. Cikgu tinggal untuk kamu buat. Tapi Fibonacci ni kamu kena tambah 2 nombor sebelum dia. Cikgu tunjuk nombor 1 tu A. So B, C, D tu kamu boleh try buat sendiri. Tak apa, percaya diri sendiri. Janji kita punya method tu dah betul lah. Yang kenal pasti benak tak ganjil. Ini. Benak, nombor yang boleh bahagi dengan 2. Ganjil, lawan dia. Yang tak boleh bahagi dengan 2. Okey. Boleh kita teruskan subtopik yang ketiga. Boleh. Okey, jom kita tengok dia punya nota dia sekejap. Kita patah balik ke muka surat latihan tadi. Okey, pola dan jujukan. Kamu tengok muka surat yang kedua dalam nota tu. Kita ada 3 cara kita nak tulis dia punya pola. Okey, ada 3 cara. Yang pertama, kita dah buat dah. Kita buat pola nombor tu berdasarkan dia punya nombor lah. Kita letak nombor kan. Contohnya, rujukan dekat atas tu 2, 8, 16, 20, 26, 32. So, kita tahu dia punya pattern, dia punya pola kita kena tambah 6. So, kamu tulislah dalam bentuk nombor. Pola nombor ialah tambah 6. 6 pattern is plus 6. Okay, yang tu settle nombor. Yang kedua, kita tulis dalam bentuk perkataan. Agak panjang lah ayat dia. Pola nombor ialah menambah kepada nombor sebelumnya. Number pattern is add 6 to the previous number. Itu bahasa. Tak ada masalah. Kita tengok nombor 3. Cara kita nak tulis pola. Yang ni yang pentingnya. Okay, sebab cara yang ketiga kita nak apply untuk nanti kita nak cari dia punya sebutan. Okay, so kamu kena kuasai betul-betul untuk ungkapan algebra. So nanti cikgu sentuh yang ungkapan algebra je lah. Okay, so untuk ungkapan algebra kita ada dia punya formula. Formula yang pertama dalam form 2 adalah kita nak buat ungkapan algebra berdasarkan pola. Okay. Pola dalam ungkapan algebra, kita ada macam-macam cara kita nak tulis. Macam-macam boleh. Tapi ini salah satunya lah. Benda pertama yang kamu akan belajar dalam ungkapan algebra. So, formula dia apa dia? Formula dia, nombor pertama. Tulis nombor pertama. Kamu gabung dengan pola. Lepas tu kamu gabung dengan huruf N. N tu apa? N tu apa-apa nombor. Start dengan nombor kosong. Sebab nombor kosong nombor yang pertama Bukan nombor 1. Nombor kosong adalah sebutan yang pertama. Lepas tu nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu nombor N. Kalau tak faham, nanti kita tengok dia punya latihan. So, kamu boleh tengok dia punya contoh. So, nombor pertama kita, kamu tengok dia punya jujukan adalah nombor 2. So, cikgu letak nombor 2. Pola. Pola adalah tambah 6 kan. So, kita gabung dengan tambah 6. Lepas tu kita letak N. N tu adalah apa-apa nombor start dengan nombor kosong. Okay? So, start daripada hari ni, nombor pertama kita bukan lagi nombor 1. Nombor pertama kita adalah nombor kosong. Okay? Boleh? Boleh terima? Okay? Jom kita tengok latihan. Cikgu akan sentuh dekat ungkapan algebra. Cara kita nak tulis pola dalam bentuk ungkapan algebra. Boleh Okay, pertama sekali, kalau kita nak tulis pola dalam bentuk ungkapan algebra, kamu kena tahu dia punya pola dalam bentuk nombor. So, soalan A, apa dia punya pola? Dia kena tambah ke?
Kita kena tolak ke? Kita kena darab bahagi soalan A. Kena buat apa? Operasi dia. Apa dia? Tambah 6. Tambah 6. Simple. Senang kan? Tambah 6. So, berbalik kepada formula yang cikgu bagi tadi. Nombor pertama gabung dengan pola, gabung dengan N. Huruf N. N tu algebra lah. N tu tak semesti algebra tu huruf X kan? Betul tak? X ke Y ke tak semestinya. Untuk ungkapan algebra, kamu letak N untuk pola. Kita akan guna N. So, nombor pertama kita nombor 6. Kita punya pola tambah 6. So, plus 6. Terus gabung dengan huruf N. Di mana? Boleh di mana ke? Tak payahlah. Nanti panjang pula. Okay, kamu buat koma. Koma titik koma tu semikolon. N sama dengan 0, 1, 2, 3, titik, titik, titik. Itu je dalam ungkapan algebra. Masih tak nampak lagi. Kalau tak nampak, mungkin kamu boleh buat dekat belakang kot. Ataupun kamu buat kat sini je. Dia punya rentetan nombor lah. Start dengan nombor 0. Kita nak check betul tak kita punya jawapan. So, start dengan N sama dengan 0. Okay. So, kamu tulis N, sorry. 6 tambah 6. N tu nombor 0. N tu nombor 0 kamu letak dalam kurungan. So, jadi berapa? 6 tambah 6 dalam kurungan 0. Jadi berapa? Jadi nombor, jawapan dia adalah nombor 6. Jadi betul lah kita punya sequence kita. Yang pertama nombor 6. Okay, next kita try nombor 1. N sama dengan 1. Buat semikolon 6 tambah 6 dalam kurungan 1. Dapat apa? 6 tambah 6 dalam kurungan 1. Jadi berapa? Tekan kalkulator. Jadi 12. Jadi 12. So, betul kita dapat 12. Jadi, start dengan nombor 0. Okay? So, N sama dengan 2. 6 tambah 6 dalam kurungan 2. Jadi, 18. Okay? Boleh? Boleh faham? Dan seterusnya. Kamu boleh buat sampai berapa-berapa pun. Nak buat sampai 100 pun boleh. Tapi macam buang masa lah. Okay? Kamu buat sampai nombor 3 sahaja. Melainkan kalau dia minta buat lebih daripada 3, silakan. Tak ada masalah. So, ini kita nak check. 6 tambah 6 dalam kurungan 3, 18 tambah 6 lah kan? Dapat 24. Jadi, itu jawapan dia. So, jawapan sebenar dia yang mana? Jawapan sebenar dia yang ni je. Yang tulisan warna merah tu je. Tulisan warna hijau, just kita nak saja nak check. Saja kita nak check. Untuk lebih faham So, untuk lebih faham, tolong buat yang tulisan warna hijau tu. Jangan tinggal. Tolong buat. Untuk lebih faham. Okey, boleh. Okey, kalau dalam masalah, jom kita tengok soalan yang kedua. Apa-apa pun nak tulis ungkapan algebra ke apa, kenal pasti dia punya pattern dulu. Dia punya pola dia dulu. So, soalan kedua, apa dia punya pola? Tambah 3. Tambah 3. Okey, bagus saja. Kita tambah dengan 3. Jadi, apa dia punya ungkapan algebra? Guna balik yang tu. Nombor pertama, pola N. First number dia 1. First number dia 1. Pola dia tambah plus 3. Lepas tu gabung terus dengan huruf N. Settle. Lepas tu, jangan lupa tulis N tu apa? 0, 1, 2, 3,
titik, titik, titik. Sebab dia infinity. Sebab tu kamu tulis 3 titik kat belakang. Dia tak ada penghujung kan? Okay, so kamu letak 3 titik. Boleh buat? Faham? Okay, tolong buat tulisan warna hijau tu. Kamu check betul tak kamu punya ungkapan algebra. Okay, N sama dengan kosong. 1 tambah 3 dalam kurungan kosong sama dengan 1. Okay, betul. N sama dengan 1. 1 tambah 3 dalam kurungan 1, kita dapat 4. Betul. N sama dengan 2. 1 tambah 3 dalam kurungan 2, kita dapat 6 tambah 1 dapat 7. N sama dengan 3. 1 tambah 3 dalam kurungan 3 sama dengan 10. Betul. Okey? Boleh terima? Boleh terima tak? Okey, cuba buat C. Apa dia punya pola? Apa dia dalam ungkapan algebra ni? Pola dalam bentuk ungkapan algebra. Syadah. Apa dia punya pola? Soalan ketiga. C. Jangan Tolak lambat. 8. Tolak 8. Tolak 8 Tolak 8. Okey, pola kita tolak 8. Jadi apa dia punya ungkapan algebra? Nombor pertama 18, pola tolak 8 N. Di mana N dia adalah 0, 1, 2, 3, titik, titik, titik. Tapi rasa susah lagi nak tulis dalam ungkapan algebra. Okay, faham? Kamu pegang yang ni je. Okay, boleh. Boleh ingat tak ni formula pertama dalam form 2? Okay. Alright, soalan D. Apa dia punya pola? Apa dia punya pola? Kena buat apa? 1, 3/2, 2, 5/2, 3. Dia dah adalah jujukan. Sequence. Jadi mesti dia ada pola. Final lah Tira. Apa dia punya pola? Nak try? Menambah 0.5. Menambah 0.5 orang lain jawab. Nampak Ainu suara lelaki ni? Menambah 0.5. Ataupun sebab dia punya tulisan tu pecahan kan. Jadi kena tambah 1/2. Pun boleh. Tambah lah. Tambah. Mana-mana lah. Okay, dua-dua sama. So, apa ungkapan algebra dia? 1 tambah 1/2 and di mana N dia adalah 0, 1, 2, 3, titik, titik. Okay, boleh? Dapat? Kalau kamu nak tulis perpuluhan pun boleh. Tapi 1/2 tu 0.5 lah. 1 tambah 0.5 N. Sama je dua-dua ni. Sama je. Sama. Same. Sama. Okay. Boleh?
Okey, perasan tak? Nombor 1, soalan A sampai soalan D tambah dengan tolak je. Kan? Darab bahagi tak ada kan? Okey, untuk darab bahagi, kita punya formula dia tetap sama. Tetapi N kita tu adalah nombor kuasa. Dia adalah power. Macam mana tu? Okey, kamu try soalan E. So, soalan E, apa dia punya pola? Dia punya pattern dia apa? Kalau tambah macam tak logik kan sebab nombor dia semakin kecil. Kalau tolak, nombor dia sangat besar tu kalau nak tolak pun. So, kita kena bahagi. So, kena bahagi berapa ni? 2560 bahagi berapa dapat 320? Haris? Izal? 8. Muhammad? Kena bahagi? Iza, bahagi 8. Betul. So, kita kena bahagi dengan 8. Jadi, menggunakan formula tadi, nombor pertama kita 2560 kan? Nombor pertama kita, first number kita 2560. Bahagi 8, pola bahagi 8. Disebabkan bahagi 8, N kita jadi kecil. Jadi kuasa N. Okey, di mana N sama juga 0, 1, 2, 3, titik. Boleh. Kenapa kita guna kuasa? Sebab bahagi dengan darab ni dia adalah gandaan. So, kamu kena faham kalau gandaan biasanya kita akan guna gandaan 2, gandaan 3 tu maksud kita kena guna kuasa. Kena guna darab. Boleh Contohnya macam 8 darab 8 darab 8, kita akan pakai 8 kuasa 3. So, jom kita check. Betul tak jawapan kita? So, 2560 bahagi dengan 8 kuasa 0. Dapat berapa? Boleh tak tekan kuasa dekat kalkulator? Kamu guna kalkulator apa? Ada jenis kalkulator kan? Okey. Dapat tak? 2560 bahagi 8 kuasa 0, kita dapat 2560. 8 kuasa 0 bersamaan dengan 1. So next, 2560 bahagi dengan 8 kuasa 1. Dapat berapa? 2560 bahagi 8 kuasa 1. Dapat berapa? Betul tak dapat 320? Hadif? Dah tak larat dah? Dapat tak? 320. 320. So, 2560 bahagi dengan 8 kuasa 2. Dapat tak 40? Dapat tak 40? 2560 bahagi dengan 8 kuasa 2. Dapat Dapat 40. Dan seterusnya. Okay? So, bahagi kena letak kuasa. N tu kena letak kuasa. Tapi kalau tambah tolak, tak payah. Nombor biasa lah. N tu N biasa. Okey, jadi cikgu tinggalkan nombor soalan F. Kamu cari dia punya pola. Kamu tentukan dia punya ungkapan algebra. Okay. H, kamu hold on dulu. Hold on dulu. Kita buat esok insyaAllah. Kamu try buat soalan J.
Boleh. Soalan penyelesaian masalah, soalan J ni senang je. Rasa senang lah. Try buat. Okay. Try buat nombor J dan nombor K. Soalan K. K tu try dulu. Buat dulu. Apa-apa pun nanti kita bincang esok kan. Tapi try buat dulu. Okay. So yang kamu tinggal, kamu jangan buat lagi soalan H dengan I. Tak perlu buat lagi lah. Nanti kita akan buat esok. Tapi yang soalan F, okay, F dengan soalan penyelesaian masalah 2 soalan. Try buat. Kalau tak try nanti esok bela. Okay, jadi ada apa-apa nak tanya? Aku stop record.